من قضاء رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أخبارنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسمائنا، اللهم عافنا في أبصارنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pakai kopiah ya. Baru nampak macam ustaz sikit. Okey, bismillah, insya-Allah al-yaum bahasa Arab pula. Hari ni kita akan belajar hadis mutawatir, hadis ahad. Tajuk ni dia agak mencabar sikit para pelajar kerana dia dah sudah masuk dalam bidang ulum hadis. Kamu akan kenal jadi kamu awal baru kamu dah belajar hadis riwayat, hadis dirayah. Kali ini kamu akan kenal pula lebih mendalam pula, kamu nak kenal status hadis tu. Adakah hadis ni boleh diamalkan ataupun tak boleh diamalkan? Bagaimanakah cara kita nak mengetahuinya? Bagaimanakah cara kita nak menganalisisnya? Okey, ini yang kita nak faham dah. Yang perlu kita dalami betul-betul kerana sebagai seorang orang yang mempelajari agama, khususnya dalam bidang hadis, cabang ini dia kena faham betul. Kalau dia minat bidang hadis, perkara asas ni dia kena faham betul, kan? Dan dia kena tahu bagaimanakah cara ulama menganalisis hadis tu sahih ke tak sahih. Mereka akan mengkaji. Maka kita ni dah mudah dah. Mereka dah boleh melihat perkara tersebut. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama, okey, siapa nak baca? Saya Ustaz. Bagus. Okey. Hadis mutawatir. Dari segi bahasa berterusan atau berturutan. Dari segi istilah, sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Okey, pertama para pelajar kita nak faham makna mutawatir. Okey, mutawatir berasal dari perkataan tawatara. Tawatara tu lah bermaksud berterusan ataupun berturutan. Macam kita baca Quran tu kan, warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya kita nak baca Quran tu kena tartil lah. Maksudnya kena berterusan lah. Tak boleh lah baca contoh yang kita baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mana ar-rahim tu tertinggal. Macam dia kena berterusan ayat pertama, ayat kedua macam tu lah. Itu maksudnya tawatur lah. Dan kena berturutan. Kalau nak berceramah boleh lah. Contoh kita baca dalam solat. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waraddallin. Amin rokok. Boleh tak boleh? Tak boleh lah. Jadi kena berturutan. Itu panggil tawatur. Kita kena berturutan dan mesti berterusan. Okey, itu yang pertama lah dari sudut bahasanya. Okey. Yang kedua, kita nak faham dari sudut hadis pula. Ini istilah dalam hadis lain. Benda yang lain. Witir lain lah. Kalau witir lain mana? Itu asing. Itu witir. Okey, watru. Itu lain makna. Kata yang sama tapi lain sikit makna dia. Okey. Suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi yang ramai. Nampak? Nanti kita akan tengok berapakah ramai tu. Jadi kita tengok pertama sejumlah perawi yang ramai. Perawi itu apa? Kita dah belajar dulu kan. Kita dah belajar hadis riwayat, hadis dirayah. Perawi itu misal kata an Abi Hurairah. Macam itulah. An Abi Hurairah qala itu qala Rasul. Macam tu kan.
Yang Abi Hurairah ni perawi lah. Perawi. Tapi sekarang ni dia nak perawi yang ramai. Perawi yang ramai. Nanti kita akan tengok. Dan mustahil pada adat mereka nak menasku pendustaan. Mustahil. Dan tak mungkin berlaku. Contoh dalam kelas ni kan. Dalam kelas kita ni lebih kurang dalam 22 orang lah. 22 orang. PKS lah. Batch 7. Okey 22 orang. Saya kata saya bukan rasul lah. Saya bagi tahu okey. Kamu kena masuk kelas 945. Okey. Kelas masuk 945. Dari 20 orang, 22 orang ni semua sepakat kata kelas masuk 95. Tak ada yang kata orang yang ketiga ni. Orang maksud ada 22 orang ni ada seorang. Dalam 22 orang ni dia berkata ustaz pun ada kata 945. 1045. Sebab nampak jelas dalam grup WhatsApp ni saya beritahu 945. Jadi kita faham kat situ mustahil lah dalam 20 orang tu melainkan itu penipu teruk lah. Tapi 22 orang tu semua cakap jujur. Tu maksudnya mutawatir. Semua cerita benda yang sama. Tak mungkin tipu seorang. Itu maknanya semua ada dalam kelas ni semuanya jujur. Semuanya benar. Kan? Anwar betul. Anwar jujur. Afiq Jan jujur. Ain and the gang jujur. Amin jujur. Afiq jujur sama Afiq. Reza jujur. Semua Irfanah pun beradik dah jujur. Semua pakat kata benda yang sama. Maka itu dipanggil mutawatir. Perawi yang ramai dan mustahil mustahil nak menipu pendustaan. Okey, ni dia yang pertama. Lepas tu yang kedua mustahil melakukan pendustaan. Dua syarat ni kena ingat. Dua syarat ni kena faham betul-betul lah. Dua syarat ni. Okey. Tu yang pertama. Kita tengok yang seterusnya. Okey, syarat hadis mutawatir. Okey. Siapa nak baca? Okey, bismillah. Syarat hadis mutawatir. Nama hadis tersebut tidaklah diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Ulama berbeza pendapat berkaitan had bilangan minimum perawi hadis mutawatir. Macam Fabil tak? Naam, semua. Dua, bilangan perawi yang ramai sampai ke tahap mustahil pada adat mereka berpakat untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah SAW. Ketiga, jumlah perawi seimbang pada setiap Tabaqat. peringkat sanad, iaitu daripada tabaqat yang pertama sehingga tabaqat yang terakhir. Empat, perkhabaran hadis hendaklah diterima melalui panca indera yang lima. Contoh, seorang perawi berkata kami dengar, sami'na atau kami lihat, ra'ayna. Okey, mumtaz, syukran. Okay, tengok pelajar ni ya. Macam mana kita nak faham? Contoh saya buat okey, saya lukis kat sini lah. Macam nak lukis lah. Okey, saya lukis kat sini lah. Okey, padam dulu ni. Okey. Okey, contoh nak ini hadis daripada Rasulullah. Okey kan? Okey, ini Rasul. Ini bukan peringkat, bukan tabaqat. Okey, yang ni kita dah faham dah. Perawi yang ramai ni syarat tadilah. Syarat yang dalam istilah. Lepas tu tak mustahil melakukan pendustaan. Ini kamu dah faham dah. Saya tengok nombor 3 ni dengan nombor 4. Okey. Bila tabaqat ni dia ada peringkat tu. Tabaqat pertama. Lepas tu okey, tabaqat yang pertama ni dia panggil sahabat. Okey, sahabat. Tabaqat yang kedua tabi'in. Lepas tu bawah lagi tabi'in. Macam tu lah. Ustaz, Ya. tabaqat ni peringkat Sekejap saya terang. Sekejap. Okey. Okey. Okey, tabaqat tu macam mana? Rasulullah SAW ni hadis daripada Rasul. Rasul berkata begitu. Peringkat pertama, memulai dari sini. Sahabat. Ini panggil tabaqat. Peringkat. Peringkat sahabat. Tabaqat yang kedua, peringkat tabi'in. Tabaqat yang ketiga, tabi'in. Ini maknanya tabaqat.
Tabaqat tu bahasa Arab lah. Itu dia panggil ini panggil sanad. Sanad daripada siapa? Sahabat. Dan kurungan ni sanad dah. Macam tu. Ni kamu kena lukis ni, kamu tak lukis ni kamu lupa ni. Sanad. Sanad kita belajar dulu, kena ingat balik. Kalau dah lupa, kena tengok balik bab sanad tu. Siapa tu sanad? Sanad lah. Sandaran. Sahabat. Contoh sahabat A mendapatkan hadis daripada Rasul. Tabi'in ambil daripada sahabat. Tabi'in dia ambil daripada tabi'in ni. Itu dipanggil sanad. Jadi kita nak bincangkan tabaqat. Maksudnya setiap tabaqat ni dia kata jumlah perawi seimbang. Maksudnya contohlah di sini sahabat dia nama Anas. Anas bin Malik. Contoh Anas bin Malik. Okey, Anas bin Malik. Itu baru seorang. Tapi dia kata ramai. Satu. Lepas tu ada Abu Hurairah. Contoh. Dah dua dah. Lepas tu orang ketiga. Hadis yang sama. Contohnya hadis ya. Contoh hadis A. Saya tak punya tu. Contoh hadis A. Anas meriwayatkan hadis A. Abu Hurairah pun meriwayatkan hadis yang sama. Lepas tu ambil lagi Aisyah pun dapat hadis yang sama juga. Itu. Jadi kita ambil tiga, contoh tiga lah. Kita ambil lah dekat sini 10 orang. 10 orang sahabat cerita hadis yang sama. Perkataan yang sama. Contoh Rasulullah kata, contohlah biasa contoh saya kata kelas 945. Amin pun kata 945. Putri pun kata 945. Afijah pun kata 945. Dan semua orang kata 945 kelas. Jadi itu dipanggil ramai lah. Okay, itu baru tabaqat yang pertama. Tabaqat yang pertama. Kamu kira ni macam saya ni nombor 1. PKS sekarang kamu sekarang ni nombor 2. Kamu nak cerita dekat batch 6. Okay, Ustaz Pahan kata kelas PKS kami 945. Jadi batch 6 pun dapat cerita. Lepas tu batch 6 tu cerita kat orang lain. Tu tabaqat turun. Okey, jadi yang ramai lah. Contoh ni 10 orang. 10 orang. Jadi dekat tabi'in ni pun 10 orang. Macam tu. Lepas tu dekat bawah lagi pun 10 orang. Tu dia panggil seimbang. Panggil perawi yang seimbang. Jumlah perawi tapi tak adalah contoh ni 10 orang. Tiba-tiba kamu cerita kat orang yang kedua ni hanya 2 orang saja. Sikit lah, mana boleh. Dia mesti lebih lah, lebih ataupun ramai lah. Macam tu. Jelas tak kat sini? Faham tak? Faham Ustaz. Okey. Itu dari segi syarat pertama. Jadi kena tengok betul ni, tu panggil tabaqat. Okey. Yang kedua, benda ni kamu kena tulis ni. Macam saya belajar dulu, memang saya kena tulis ni. Tidak, kita tak faham. Sebab nanti makin lama makin jauh kamu akan sambung. Okey, yang kedua, warna hijau, okey, warna hijau pula. Okey. Perkabaran hadis mulai panca indera yang 5. Apa yang 5? Kita ambil yang 2 lah. Dengar, lihat. Sami'na, kami dengar. Ra'ayna, kami lihat. Apa dia ni? Dia menggunakan kalimat yang aktif. Kata kerja aktif. Macam tu. Kami mendengar. Kami melihat. Maksudnya kita dengar betul. Ya, saya dengar Ustaz sebut itu. Ya, saya lihat dekat WhatsApp tu Ustaz kata gitu. Dia panggil kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Okey. Dalam istilah bahasa Arab, kalau kita sami'na ni, ra'ayna ni, maksudnya kita dapat lihat, dengar betul-betul. Kita tengok betul-betul. Itu bila guna istilah hadis. Tapi ada perkataan lain kita sebut contohnya ataupun kita kata qilna. Okey. Biasanya dengan qulna kan, kami berkata.
Kerana ni dikatakan kepada kami. Bila dikatakan, ini adalah kata kerja pasif. Okey. Pelajar ambil perhatian. Ulama dahulu, mereka ni orang yang jujur. Orang yang alim. Kalau mereka kata, mereka dengar betul-betul daripada Nabi, mereka akan sebut sami'na. Kalau mereka kata, kami ni dengar daripada orang lain, dengar tak dengar, macam itulah. Dia akan baca dengan sumi'na. Maksudnya kami didengari. Kami dengar macam tak dengar. Tengok, ulama dulu dia jujur. Kalau dia dengar eye to eye, telinga ke telinga, mereka akan sebut sami'na. Tapi kalau cerita tu, adalah orang cerita kat saya dengar begini-beginilah. Betul tidak, saya pun tak tahulah. Jadi dia akan kata sumi'na dengan dhammah. Nampak tak tu? Kalau dia kata kan, ya aku lihat Nabi solat begini, macam kata. Ya aku nampak betul depan mata aku tu. Tapi lah kalau dia kata, aku nampak macam tak nampak lah. Tak tahulah betul tak aku nampak ni. Mata aku betul bukan betul sangat. Jadi dia akan sebut ru'aina. Tengok. Jadi hadis mutawatir, dia takkan guna dengan sumi'na. Hadis mutawatir takkan guna dengan ru'aina. Dia takkan guna kata kerja pasif. Tetapi dia akan guna kata kerja aktif sahaja. Sami'na, ra'aina. Ini syarat 4. Perawinya ramai, bilangan dia tak mungkin ada pendustaan, jumlah dia seimbang. Kalau 10, 10, 10 lah. Tak boleh peringkat pertama tu 10, peringkat kedua 2 orang, peringkat ketiga seorang. Tak boleh. Dan yang paling penting dia akan guna lafaz ni sami'na, ra'aina. Okey. Faham tak setakat ni? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Jelas tak? Jelas tak? Okey, tak. Saya kira kalau dalam bahasa Arab ni disebut as-sukut alamatur ridha. Kalau diam tu kira jelas lah. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini ya. Okey, gerbang ilmu. Baca, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey. Gerbang ilmu. Pendapat ulama mengenai had bilangan minimum perawi hadis mutawatir. Had bilangan minimum perawi hadis mutawatir utama 4 orang, 5 orang, 20 orang, 40 orang. Okey. Syukran. Tadi dikata tadi kan, bilangan tu dia mesti ramai. Ramai tu maksudnya minimum 4 orang. Peringkat pertama tadi mesti 4 orang. Ni, tabaqat al-awal ni, tabaqat ula ni mesti 4 orang. Tabaqat ni mesti 4 orang. Tabaqat ni mesti 4 orang. Kalau 2 dah jadi lain. Kalau 2 jadi lain. Kalau 2 jadi lain. Jadi kalau contoh ini 4, tiba-tiba bawah yang nombor ni jadi 2, lain lah. Dia tak panggil hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir dia mesti imbang. Kalau 4, 4. Kalau lebih boleh lah. Kalau 4 kat sini, sini 5, masih boleh diterima lagi lah. Kalau kurang tak boleh. Macam tu. Itu paling sikit 4 orang. Ataupun 5 orang. Ataupun 20 orang. 40 orang. Ataupun ada lagi 70 orang. Maksudnya 70 orang tu dengar benda yang sama. 60 orang dengar benda yang sama. Bila hadis tu, itu panggil hadis mutawatir. Okey. Nanti kita akan contoh. Ada soalan? Ada soalan? Okey. Tak ada Ustaz. Okey. Kita tengok dulu, saya tengok contoh dulu sebelum kita tengok kat sini. Tak apa, baca dulu. Okey. Sebelum kita pergi, kita akan tengok contoh ni. Okay, siapa nak baca pembahagian hadis mutawatir?
Saya Ustaz. Ya, baca. Pembahagian hadis mutawatir. Mutawatir lafzi. Dari segi takrif, hadis mutawatir yang sama dari segi lafaz dan makna. Baca bawah dia. Contoh dulu. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Bukhari. Artinya, sesiapa yang sengaja mendustai aku, maka bersedialah untuk menempatkan dirinya di neraka. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih 70 orang perawi dalam kalangan para sahabat dan diikuti bilangan yang sama atau lebih pada tabaqat yang lain. Okey. Okey, tengok pertama. Okey, contoh ni hadis Rasul ni. Okey, dia turun pada peringkat yang kedua. Dia panggil tabaqat pertama lah. Okey, apa warna ni tak nampak ni. Okey. Okey. Okey, ni peringkat pertama. Sahabat. Ni sahabat. Sahabat. Okey. Masuk kat sahabat ni, ada takkan saya tunjuk contoh penuh. Sahabat ni ada 70 orang. Baca hadis ni sama lafaz. Tak jatuh pun kalimat tersebut. Lafaz yang sama, 70 sahabat baca hadis ni. Diikuti tabaqat yang kedua, tabi'in. Pun lebih kurang 60 ke 70, lebih kurang gitulah. Tak boleh ambil contoh 70 lah. Contoh wallahu alam lah contoh. 70. Maksud 70, 70. Tak mungkin lah ada yang tipu. Kalau tipu tu orang kenal, dia ni kaki tipu. Okay, saya tu contoh dalam hadis ni saya tu contoh. Okay. Kita ambil perkataan tu, saya tulis balik. Tu saya ambil ada yang samalah. Man kazaba alayya. Okay. Sekejap, saja ni. Okey. Tengok kat sini. Perkataan ni kan, hadis ni. Okey. Ni daripada Musnad Ahmad. Kitab Musnad Ahmad. Ahmad dah ambil satu hadis. Sahabat dia siapa? Daripada Ali. Ali kan sahabat. An Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, ini satu perawi daripada Ali. Lepas tu bawah dia daripada Ali. Okey, ni Ali sahabat macam tu. Lepas tu Ali, lepas tu Sa'labah tabi'in, Habib tabi'in. Kini satu hadis daripada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal lah. Kita tengok contoh lain pula. Kita tengok lagi. Okey. Okey, tengok. Ini sama juga Musnad Ahmad juga daripada Ali. Kita ambil Sunan Ibn Majah. Tengok. Kitab kita ambil sini. Tengok. Kitab daripada Sunan Ibn Majah. Apa dia? An Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang sama. Hadis yang sama tapi daripada Sa'id, Abi Sa'id. Ini sahabat ni, tali Ali. Yang ni Abi Sa'id. Bawah dia pula Atiyah, orang lain pula. No, itu dipanggil baru dua. Tengok lagi, saya nak bagi cukup nampak 4 lah, kita ambil 4. Okey. Ni kita ambil dari Miskat Al-Masabih. Satu kitab yang lain. Ada kitab yang lain. Dia panggil Miskat Masabih. Okey, apa dia sebut? Tengok. An Abdillah
Abdullah bin Amru tu, sahabat lain. Man kazaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar. 3 sahabat dah. Abdullah bin Amru, Ali lepas tu Abi Sa'id. 3 dah. Okey, nak. Satu lagi kita ambil. Ini kita ambil tadi kan. Kata tadi Bukhari. Ni kita ambil dulu Muslim dulu. Sahih Muslim. Sahih Muslim daripada siapa? An Abi Hurairah. Abu Hurairah dah. Dari kita ada 4. Amru bin As. Abdullah bin Amru. Abu Hurairah. Abu Sa'id. Ali bin Abdullah. 4 orang dah. Tengok. Itu nak beritahu setiap tabaqat tu, tam yang first lah. Sahabat tu semuanya mengatakan hadis yang sama. Contoh kita nak mana yang Bukhari ni. Kalau yang Bukhari tu. Daripada riwayat Bukhari. Okey. Ni Bukhari. Kalau Bukhari daripada siapa? Ni kan, riwayat Sahih Al-Bukhari. Seperti tadi lah. Rawahul Bukhari. Aduh. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabau maqadahu minan nar. Daripada siapa? An Al-Mughirah. Al-Mughirah ni sahabat lah. Jadi kita ada 5 dah. Ini baru 5 dah. Jadi kita nampak ni, ini ulama ni dia mendengar hadis daripada Nabi, maka diriwayatkan sampailah kepada kita dengarlah sampai kita sekarang. Ini dah dipanggil dengan hadis mutawatir. Hadis yang sama, tabaqat ni yang lain. Sahabat dah 5. Tadi kita belajar 5 sajalah. Tapi kalau kita baca kat sini tadi, buku tadi 70 orang. 70 orang. Itu 70 orang. Tadi tu jadi kamu boleh tulis dalam buku tu ada 5 sahabat. Tadi kita ada apa? Al-Mughirah, Abu Hurairah, Ali, Abdullah bin Amru, lepas tu Abi Sa'id. Dah ada 5 orang. Maka ternampak tu peringkat pertama tu. Tu peringkat pertama. Ini macam siapa yang buat benda ni? Ulama-ulama dulu dah buat dah. Macam kita buat ni sekarang ni, kita gaji. Kita kena buat macam carta tadi macam saya buat ni. Kita kena buat carta macam tadi. Baru kamu akan nampak di mana dia punya carta tu. Di mana dia punya struktur tu. Kalau tidak kamu tak akan nampak. Hadis macam mana hadis ni kan? Hadis ni daripada siapa? Hadis ni daripada siapa? Kita ada 1, kita ada 2, perawi pertama, perawi ketiga, perawi keempat, perawi kelima. Bukan senang nak masuk bidang hadis ni. Tapi kalau dia masuk, dia akan tahu salu-galu tu. Macam kita belajarlah. Contohnya Muhammad bin Ahmad, Ahmad bin Ahmad, Ahmad bin Muhammad. Sampai dah datuk nenek dia. Tapi yang pada kita nak faham kat sini 70 orang. Kalau hadis yang sama tadi, kita boleh cari 5. Baru 5 je. Tapi ulama dah kata ada 70 orang. Dan hadis ni tak mungkin orang tipu. Itu dia dipanggil hadis mutawatir. Lafaz dia sama. Sahabat setiap tabaqat tu lebih dari banyak lah. Itu yang pertama. Dia panggil mutawatir lafzi. Setakat ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Ustaz. Ya. Nak tanya Ustaz. Kalau contoh Ustaz kan. Kita boleh terima juga ke hadis kalau contoh kita nampak yang pertama kan. Kalau macam ni, man kadzaba alayya muta'ammidan ni sampailah habis. Lepas tu kita jumpa yang hadis lain, dia macam dia ringkaskan. Boleh? Boleh? Sebab tu saya kata lafaz yang sama. Tapi kadang-kadang dia ada konteks dia. Tu kita kena baca betul daripada riwayat mana, siapa yang meriwayatkan. Jadi kalau hadis tu sama, berdasarkan macam tadi kita tengok kejap macam ni, tak ada masalah lagi. Tapi kalau perkataan tu sama, perkataan ni masih boleh diterima. Macam itulah. Ya. Masih boleh terima. Cuma dia ada kadang-kadang Nabi sebut begini dekat orang ni. Kadang-kadang Nabi sebut begini. Dia berbeza. Tapi lafaz ni ada. Lafaz ni tak ada orang ubah. Okey. Yes,
Kiranya kalau dia ringkaskan ataupun dia panjangkan hadis ni tapi makna yang sama tak apa lah, boleh terima lagi lah. Nanti dia akan tengok mutawatir maknawi. Okey. Ini tengok, dia tengok lafaz tu. Dia bukan tengok makna, lafaz. Ni panggil lafaz ni. Lafaz. Macam kita buka tadi hadis tu, kita tengok balik contoh tadi. Okey. Dekat sini kita nampak inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Ascribing false things to me is not like ascribing false things to anyone else. Maksudnya kalau kita tuduh orang lain tu, tuduhan ke atasku tak sama macam tuduhan kepada orang lain. Dia mula dengan inna kaziban. Dia mula beginilah. Macam tu. Tapi dalam yang lain kalau kita baca yang riwayat Muslim tadi, lain pula dia punya lain pula. Mana apa ni? Kalau Muslim tadi, ya. Tapi sama sikit. Kalau soal Muslim pun sama sikit. Masih sama. Macam tu. Okey. Tapi kalau dia dalam lain, ada lain sikit. Dia ada panjang sikit, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana dia ada konteks dia. Ada konteks dia. Boleh? Baik Ustaz. Okey. Ada soalan lain? Okey, terus kita baca dulu. Sekejap, saya padam dulu. Okey, baca hadis mutawatir maknawi. Apa nak baca? Okey, terus. Hadis mutawatir yang sama dari segi makna tapi berbeza lafaznya. Contohnya hadis mengenai Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Raf'ul yadain fi du'a. Hadis berkaitan hal ini diriwayatkan dengan berbagai-bagai lafaz hingga ada yang mengatakan sampai 100 lafaz. Semuanya menceritakan Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Okey. Terima kasih. Sekarang ni isu lain pula. Okey. Nabi dia sebut satu lafaz. Dia sebut satu lafaz, tetapi orang Arab dia meriwayatkan dengan lafaz dia sendiri. Maksudnya macam contohlah, saya bagi tahu kelas 945. Kan? Saya guna perkataan macam ni je. Kelas 45. Pagi lah M. Okay, saya panjang sikit. Saya kata kelas 945. Okey. Anwar pula kata, Anwar cuba ambil makna. Macam mana? Kelas PQS oleh Ustaz Farhan pada jam 9.45. Ubah tak makna dia? Ubah tak perkataan dia? Tak. Perkataan dia ubah lah. Sebab mana ada kelas PQS? Sebab saya kata, saya kata kelas 9.45. Tapi Anwar faham kelas PQS. Dia pun sebutlah kelas PQS Ustaz Farhan, Ustaz F, jam 9.45. Macam tu. Makna, lafaz dah berbeza. Makna sama je. Okey, tu pertama. Macam tu. Lepas tu adik pula kata pula. Adik kata dah macam ni adik kata 9.45 kelas PKS. Macam tu. Ada buang pula perkataan saya kata tu. Macam tu. 9.45 pagi lah. Macam tu. Makna lafaz dah hilang tak? Saya kata hilang kan? Tapi makna tu masih ada. Itu dia panggil
orang ni contoh mudah lah. Tapi nak bagi tahu, kalau orang Arab zaman sahabat lah, dia tak boleh tengok, dia ada kurun je. Bahasa Arab ni, bila kita belajar bahasa Arab, percakapan orang Arab yang boleh terima sehingga kepada kurun yang kedua sahaja, iaitu paling tidak pun zaman Bukhari dan Muslim sahaja. Ataupun ada banyak kurun yang ketiga masih boleh diterima dah. Tapi setengahnya kata kurun yang kedua. Ada yang kata kurun ketiga hijrah lah. 200 hijrah, 300 hijrah. Maksudnya tahun keempat, 400 hijrah, 5 hijrah tak boleh terima dah bahasa Arab tu. Bukan tak boleh terima. Percakapan tu dah campur-campur dah. Tu kurun yang kedua masih boleh terima. Sebab orang Arab dulu fasih bahasa Arab dia. Perkataan dia tak lari daripada apa yang dikatakan Nabi. Macam tu. Jadi orang kata kita ambil kat sini, terbuang kat sini. Kita ambil kurun kedua lah sejuk. Kita ambil zaman Bukhari lah. Zaman Bukhari. Kita ambil kurun kedua saja. Masa tu bahasa Arab ni jadi hujah. Kalau zaman sekarang orang Arab lah, kamu tengok orang Arab zaman sekarang kan, contohlah ulama A. Ulama A, memang sastra dia menang. Masuk pertandingan semenang. Tu kita nama dia Syauqidif. Ini sastrawan negara lah. Tapi orang Arab lah. Syauqidif. Sastrawan negara. Tapi orang Arab dulu kat Mesir, kalau dia bagi syair dia tak boleh pakai pun. Jadikan kajian boleh lah. Nak jadikan hujah tak boleh. Okey, itu dia panggil. Sekarang kita tengok sini. Contoh perkataan raf'ul yadain fi du'a. Angkat tangan. Okey. Lafaz ni Nabi kata macam ni je. Lebih kurang beginilah. Tapi bentuknya berbeza-beza. Sampai kan ada 100 lafaz hadis. Lafaz macam ni tak sama. Tapi nak dekat sama. Ada 100. Contoh. Saya ambil. Tengok. Ni ambil sikit ni. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ihda asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar. Baru 5. Tengok. Rafa'a yadaihi fid du'a. Tadi raf'ul yadain. Ni baru tahu macam kita baca tadi kan. Raf'ul yadain ni fi qunut. Macam tu. Raf'ul yadain. Raf'ul yadain. Raf'ul yadain. Tapi tambahlah ada solat ada, uzunai ada. Macam itulah. Macam-macam lah. Kalau terbuka lagi panjang lagi lah. Banyak lagi lah. Banyak lagi lah kalau buka sini. Tak pula pula. Tak. Banyak dah. Kat sini. Bukan gini lah. Ada sampai hujung ni. Banyak lagi ni. Dia nak kata 100. Perkataan yang sama. Hampir samalah. Tapi taklah sama. Macam tu. Tapi perkataan tu ada. Nak bagi tahu bila nak baca doa saja, kena angkat tangan. Begitu. Kena angkat tangan. Jelas tak? Faham tak? Yang ni. Faham Ustaz. Okey. Itu yang pertama lah. Yang pertama yang kita nak faham dekat hadis mutawatir. Sorry. Ni saya tunjuk kat sini lah. Ni. Lupa tak pasal, tak nampak pun. Okey, sini ni. Banyak ni. Banyak. Kalau saya tunjuk lagi kan, tadi saya patah balik tau. Sampai 2000 muka sampai 2000. Hadis yang ke 2000 dah. Patah lagi depan balik. Yang first tadi. Tadi dah. Pergi nombor 5. Banyak lagi. Banyak lah. Tapi yang penting, bila kita baca tadi, Nabi angkat tangan. Berkurang gitulah hadis dia. Cuma bentuknya mungkin berbeza-beza. Lafaznya berbeza-beza. Tapi maknanya ada. Maknanya sama, iaitu apa? Angkat tangan
ketika berdoa. Okey, ada soalan? Dua ni. Ada soalan tak? Ada Ustaz. Okey, itu yang pertama lah. Jadi para pelajar, kalau kita faham betul-betul ni, dia bukanlah susah. Tapi kamu kena perhati betul-betul, kamu kena faham betul-betul istilah tu bagaimana. Okey? Macam tu. Dengar tak? Dengar. Oh, je. Ustaz. Ustaz termute Ustaz. Allahu Akbar. Okay. Saya ulang sekali lagi. Maksudnya kalau nak masuk ke bidang hadis ni, kamu perlu faham betul-betul. Jalan tu faham betul. Kamu nak tengok bagaimanakah ulama mengeluarkan hadis. Ini hadis sahih. Ini hadis palsu. Ini hadis dhaif. Ini hadis hasan. Perlu faham betul-betul. Bukan biasa-biasa. Bukan seperti mana kamu belajar dulu, buka kitab. Oh, ini hadis dhaif. Ini hadis hasan. Bukan begitu. Dia perlu kepada pemerhatian yang mendalam. Perlu kepada pemerhatian yang teliti. Kalau sekarang ni, ramailah tokoh-tokoh yang hebat. Di Malaysia pun ramai dah bidang hadis. Kalau kau nak tengok kalau kamu nak tengok benda-benda tu, kamu kena faham, kena meneliti lah, kena belajar lah. Dan benda ilmu ni mana-mana pun tak susah dan tak juga senang. Tapi kena belajar. Nanti dia akan tengok apa hukum dia. Okay, siapa nak baca hukum ni? Saya Ustaz. Ya. Hukum beramal dengan hadis mutawatir. Yang pertama, wajib beramal dan diterima sebagai hujjah. Yang kedua, hadis mutawatir sabit secara qat'i. Yang ketiga, hadis mutawatir ila ilmu daruri yang tidak boleh dipertikaikan. Okey, terima kasih. Jadi tengok yang kat sini, contoh dia hukum. Sekarang kita belajar dulu hadis mutawatir. Bila hadis mutawatir, wajib beramal. Wajib beramal. Maksudnya berjaya hadis ni boleh jadi bukan palsu. Tak palsu dah. Kena buat. Tu. Maksud contoh dalam hadis tadi kan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas tu dengan sengaja, contohlah. Contoh macam mana? Kita kata Nabi ni masa dia nak makan, dia baca Allahumma bismika ahya wa amut. Contoh. Kita berdusta atas Nabi sebab kita spesifik kepada doa makan. Doa. Jadi itu berdusta. Dia tak sama. Kalau kamu kata contoh kan, Ustaz Fahad yang kata begini, tak samalah.
Itu dosa kecil lah. Tapi kalau kamu berdusta atas Nabi, berdosa besar. Berdosa besar. Bukan dosa besar saja. Hukum tadi ada kata. Hukum ni apa? Fal yatabawwaq maq'adahu minan nar. Maka bersedilah tempat di neraka. Sebab itu para pelajar, kita tengok para ustaz. Kalau dia nak bagi ceramah tentang hadis, dia kena tahu hadis tu siapa. Daripada Bukhari ke, Muslim ke, Ibnu Majah ke, Sunan Abi Daud ke. Kalau mana-mana kitab yang dia ambil, kita kena tahu pula hadis tu sahih ke, hadis tu dhaif ke. Kerana apa? Sebab kita nak beramal. Kalau hadis tu palsu, macam mana yang beramal? Macam tu. Contoh hadis palsu, misal katalah. Contoh, kita kata makan terung tu, Nabi suka makan terung. Mana ada hadis tu? Jadi kita tak boleh mendustakan atas Nabi. Nak beramal pun tak boleh. Jadi kita tengok, kena faham betul-betul. Bukan senang para pelajar nak bedang ilmu ni. Tapi kalau kita minat, kita ada kelayakan. Tak kisahlah pelajar banat ke, banin ke, semuanya tak ada masalah. Okey. Dan hadis mutawatir sabit secara qat'i. Maksudnya sabit ni qat'i ni maksudnya pasti. Tak ada penipuan lah. Tu maksudnya. Sabit qat'i, pasti. Tak ada penipuan. Tak ada pendustaan. Sebab dah 70 orang macam kata kan. Takkanlah ada orang tipu lagi. Kalau orang tu tipu seorang tu maksudnya dia tu ada masalah. Okey. Yang ketiga, hadis mutawatir ni adalah ilmu daruri. Ilmu yang penting. Ilmu yang wajib. Dan ilmu yang tak boleh dipertikaikan. Kalau kita dah kata hadis ni mutawatir, maksudnya dah 7 orang ni, kita patut datang ada ulama B, misal kata ada orang A, B ni, orang B, dia kata, hadis ni palsu. Dia ni pelik lah. Dia ni ada something wrong. Okey? Itu dipanggil hukum beramal hadis mutawatir ni. Ini nombor 1 ni. Mutawatir, semua antaranya hadis mutawatir ni Al-Quran. Tapi senang lah. Al-Quran yang kita baca ni, semua sahabat dengar. Riwayat pun baca yang sama. Dia cerita pun benda yang sama. Macam kan? Tak ada orang kata, misal kata, Qul huwallahu ahad tu, itu adalah surah Al-Baqarah. Tak ada lah. Macam tu. Tak ada orang kata, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ayat yang ketiga, minal jinnati wan nas. Tak ada orang kata gitu. Kalau ada, maksud dia tu masalah. Tu dia panggil Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Okey. Ada soalan? Habis ni. Kita ambil yang senyap penghujahan hadis mutawatir yang terakhir ni. Siapa nak baca? Last. Okey, siapa nak baca yang last ni? Okey, terus. Pengujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu daruri, iaitu suatu keyakinan yang wajib diterima secara pasti, qat'i. Ia seumpama seorang yang telah menyaksikan sendiri sesuatu peristiwa yang tidak boleh dinafikannya. Justru semua hadis mutawatir diterima tanpa perlu disoal sedikit terlebih dahulu tentang kedudukan perawinya. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Teruskan baca. Hadis ahad Gerbang ilmu. Gerbang ilmu. Ulama hadis membuat pembahagian hadis berdasarkan bilangan sanad dan rantaian perawi hadis kepada dua, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey, penutup ni, terima kasih. Penutup yang kita dah faham kat sini. Kita dah faham kat sini, kita dah belajar kat sini hadis mutawatir apa, dan kita dah faham tak boleh sedih. Maksudnya kitab tu dah ada. Kita dah tahu tutur hadis tu dah, hadis tadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tadi kita tahu tu hadis mutawatir. Kita pun nak kaji lagi hadis ni muqaddam mutawatir. Hadis ni hadis palsu. Itu ada masalah lah. Kita tu ada masalah. Kita dah nampak tu tak perlu dikaji lah. Kita terima secara subut. Kita terima secara pasti. Itu maksudnya hadis mutawatir. Adapun kita sebut riwayat secara mutawatir pun boleh.
riwayat secara mutawatir. Dia hadis mutawatir. Riwayat dia secara mutawatir pun boleh. Okey. Nanti kita akan belajar apa itu hadis ahad. InsyaAllah minggu hadapan, hari Senin, kita akan belajar lagi apa itu hadis ahad. Sebab kamu kena faham betul tu. Hadis mutawatir bagaimana. Nanti kita akan tengok pula hadis ahad ni darjat dia bagaimana. Rantaian sanad dia berapa orang. Sanad rantaian tu samalah. Kalau mutawatir tadi 70 orang. Kalau hadis ahad ni berapa orang pula? Nak kita tengok. Gitu. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan?